Sesi ni saya record supaya siapa yang tak join ni boleh tengok di secara video lah. Nanti saya akan up dalam grup. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, jadi saya ucapkan terima kasihlah pada Jas, Syikin dan juga Pika yang sudi meluangkan masa. Kita tengok cuaca kita sekarang ni pun mendung, hujan lebat. Ni memang waktu yang sesuai lah kalau kita nak tidur. Jadi tahniahlah pada kamu sebab sanggup mengorbankan masa tidur untuk kita sama-sama dalam sesi belajarlah, belajar macam mana nak menjawab soalan SPM untuk subjek reka bentuk grafik digital. Okey, kod kita kena tahu dululah untuk SPM, kod kertas bagi subjek reka bentuk grafik digital ialah 7404. Okey. Okey, kita tengok dulu format kertas SPM Ini adalah kertas teori lah. Teori ni dia mewakili 40%. Okey. Dan 60% yang banyak tu sebenarnya diwakili oleh amali. Yang saya cakap kerja khusus tu sebenarnya banyak markanya. Tu sebab tu saya selalu bising dalam grup minta kamu buat kerja khusus, kerja khusus, kerja khusus. Sebab kerja khusus ni yang penyumbang markah yang paling banyak lah. Kalau kamu tak dapat kerja khusus, kamu tak dapat buat kerja khusus, dia telah merugikan markah lah. 60% tu dia boleh menentukan sama ada kamu lulus atau gagal. Kalau kamu siap 60% amali, memang kamu confirm lulus untuk SPM. Okey, jadi hari ni kita tumpu pada kertas teori yang 40%. Okey, kertas teori untuk subjek RGD dia ada dua bahagian lah. Okey, bahagian A dan bahagian B. Okey. Okey, kalau subjek sebelum ni iaitu grafik berkomputer, dia ada 3 bahagian. Yang bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Tapi untuk subjek RGD, kamu ni bernasib baik sebab bahagian C telah tiada lah. Yang ada tinggal bahagian A dan bahagian B. Okey. Okey, untuk bahagian A, jumlah markahnya ialah jumlah soalan ini bukan jumlah soalan jumlah markah. Jumlah markahnya ialah 60 markah. Okey. Dan untuk bahagian B, jumlah markahnya ialah 40 markah. Okey, jadi bahagian A ni dia sebenarnya kalau subjek lain ada soalan objektif kan. Okey, jadi untuk subjek RGD kita tiada soalan objektif. Tapi sebenarnya bahagian A ni dia bentuknya seakan-akan soalan objektif. Semua dia tiada A, B, C. Pilihan jawapan A, B, C tu tiada lah. Dia dalam bentuk-bentuk yang lain. Contohnya macam dia ada padankan, kemudian ada isi tempat kosong. Okey, dan tapi bahagian A ni walaupun dia macam soalan subjektif tapi dia lebih mudah lah. Mudah dijawab. Okey, dari segi markah, pemarkahan. Okey, untuk bahagian A, satu soalan dia mewakili minimum 1 markah. Okey, maksimum 5 markah.
Jadi dia tak tentulah. Ada yang markah dia 4 markah, ada yang markahnya 3 markah saja, ada soalan yang panjang sedikit mungkin 5 markah. Okey, jadi dia tak ada ketetapan. Dia antara 1 hingga 5 markah. Okey, untuk bahagian B, satu soalan mewakili 10 markah. Bahagian B ni dia sebab ada, dia jadi banyak tu sebab dia ada pecahan soalan. Okey, contohnya soalan 1 ada punya pecahan lah A, B, C. Jadi setiap satu tu bila dicampur dia akan jadi 10 markah lah. Okey, jadi selalunya untuk bahagian A ni dia ada dalam 15 ke 16 soalan, dan untuk bahagian B ni dia ada 3 ke 4 soalan lah, bilangan soalan Okey, seterusnya apa yang ditanya? Soalan bentuk macam mana Jadi untuk bahagian A, konstruk yang ditanya ialah soalan berbentuk fakta. Okey, fakta ni ialah berdasarkan pada ingatan kamu lah. Jadi kalau kita tengok soalan-soalan fakta ni, dia lebih banyak soalan tentang maksud, definisi. Okey, jadi soalan fakta ni sebenarnya soalan yang agak mudah lah sebab kamu hanya perlu menghafal. Okey, seterusnya soalan urutan langkah kerja. Okey, urutan langkah kerja ni ialah soalan yang berbentuk langkah kerja lah. Contohnya macam mana nak membuat suntingan image. Jadi kamu kena senaraikanlah langkah kerjanya satu persatu. Okey, kemudian soalan berbentuk pengelasan. Okey, pengelasan ni ialah soalan yang kita memadankan sesuatu topik lah dengan ciri-cirinya. Okey, kita buat perkelasan. Okey, mengikut dia punya ciri-ciri. Okey, dan seterusnya soalan berbentuk kriteria. Okey, kriteria ni dia lebih kurang macam soalan pengelasan, cuma dia lebih tertumpu kepada ciri-ciri lah. Okey, seterusnya untuk bahagian B. Okey, bentuk soalan ada 3. Yang pertama ialah memahami. Okey, memahami ni dia berbentuk soalan lebih kurang macam soalan fakta. Okey, kamu kena jelaskan ataupun menerangkan sesuatu fakta lah. Okey, seterusnya soalan mengaplikasi. Okey, mengaplikasi ni ialah soalan berbentuk lebih kurang kalau bahagian A macam urutan langkah kerja. Okey, jadi kamu kena buat, soalannya selalu berbentuk tunjukkan langkah kerja ataupun membuat demonstrasi. Okey, menyelesaikan masalah. Ni semua di bawah soalan berbentuk mengaplikasi lah. Okey, seterusnya soalan menganalisis. Okey, analisis ni kamu kena soalan-soalan yang berbentuk bezakan, membandingkan. Okey, dan kamu kena buat huraian. Okey, jadi itu antara konstruk jenis-jenis soalan yang ditanya untuk bahagian A dan bahagian B. Okey, jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Sebelum kita tengok contoh-contoh soalan Okey, kalau tiada soalan, kita tengok contoh-contoh soalan berdasarkan pada bahagian dan juga jenis soalan berdasarkan konstruk. Okey, so kita tengok untuk bahagian A dulu ya. Okey, bahagian A, soalan berbentuk fakta. Okey, soalan fakta
Okey, ni soalan kita baca sama-sama lah dia punya soalan, kita baca dan kita jawab sama-sama Ini soalan modul 1 kan? Tingkatan 4 perkakasan dan perisian grafik. Okey. Okey, Raja 1 menunjukkan bahagian-bahagian komputer. Okey, ini kalau kita yang buat soalan kami cikgu-cikgu yang buat soalan, ini kita panggil sebagai stimulus. Okey, dia tujuannya untuk bagi penerangan lah, sikit info tentang soalan. Okey. Okey, jadi dia bagi bahagian-bahagian komputer, jadi dia tak letak nama lah. Dia letakkan label. Ini kita panggil sebagai label lah. A, B, C dan D. Okey. Jadi apa yang ditunjukkan pada stimulus ni ialah bahagian-bahagian komputer lah. Okey, kemudian soalan. Okey, apa soalannya? Soalannya dia minta padankan. Okey. Jadi padankan maksudnya kamu kena tuliskan label yang di atas ni pada namanya lah. Okey, dalam ruangan yang disediakan. Okey, saya nak tanyalah. Siapa nak jawab dulu ni? Apa cikgu? Okey, untuk soalan nombor 1, monitor. Monitor anu. Apa Pika? Jawab monitor apa? Label A, B, C atau D? C cikgu. Okey, Jas. C cikgu. Okey, Jas. Monitor C. Tertikus B. Okey, Ya. tertikus C. Okey, sama pula C. B cikgu. Yang mana? B. Monitor apa? B B tertikus. Monitor C. Tertikus B. Monitor C, tertikus B. Okey, B B. Ya. Okey. CPU? CPU. CPU? A? Okey, A. Alright. Nice. Okey, papan kekunci. Pantu kunci juga na. Si. C? C lagi? cikgu. B B Dadu. Ya, dadu. Okey. Okey, kita tengok jawapan yang sepatutnya ya. Okey. Okey, kita tengok. Okey, nombor 1 betul C. Nombor 2 B. Betul. Betul. Dan betul. Okey. Ya, betul. Betul lah. Tahniah. Okey, boleh kita pergi soalan yang seterusnya? Boleh cikgu. Boleh cikgu boleh. Okey, ini soalan berbentuk fakta juga saya ambil 2 contoh lah. Okey, kali ni soalan berbentuk bentuk dia lain sedikit di mana kamu kena pilih buat tanda betul ataupun tanda pangkah. Betul untuk soalan jawapan yang betul dan tanda pangkah untuk soalan yang jawapan yang salah lah. Okey, kita tengok dulu dia punya ayat stimulus. Okey, ayat stimulus dia. Okey, penggunaan tipografi. Ini soalan tipografi modul 3. Modul tingkatan 4 modul 3 tipografi. Okey, penggunaan tipografi yang baik akan memudahkan pembacaan untuk sesebuah karya grafik. Okey, soalannya soalan dan arahan, tandakan pada maksud. Ini kehendak soalan Okey, maksud tipografi yang betul dan tandakan pada yang tidak berkenaan. Ini maksudnya yang salah lah. Okey. Jadi kita kena ingat balik maksud tipografi. Maksud tipografi dia ada beberapa maksud lah.
Jadi kamu kena pilih yang mana betul dan yang mana salah. Okey, cuba jawab sama-sama. Okey, saya bagilah 3 orang. Okey, Jas, Pika dengan Syikin. Okey, Cikgu? yang nombor 1, seni memilih huruf. Betul atau salah? Jas Siap. dulu. Ngano, cikgu? Apa cikgu? Cikgu. Seni memilih Betul huruf. cikgu. Betul. Eh, Okey. Pika? Syikin? sudah cikgu. Okey. Pika betul? Apa? Maksud tipografi. Seni memilih huruf. Betulkah? Siap, cikgu. Dah. Lupa ingatan. Syikin ada lagi ke tu? Ada cikgu, ada. Oh, mana? Kamu di bukit ke tu? Hati-hati ya, cikgu. jangan jatuh. Tidak juga cikgu. Nanti masuk viral pula kita. Okey, Pika, jawapan apa Pika? Salah, betul? Salah betul. Seni memilih huruf. Kabut, cikgu. Kabut. Tak tahu. Sekejap mencetak huruf. Kena buat ulang kaji balik ni bab tingkatan 4. Syikin? Sudah bawa baca ini tapi peringatan kok. Betul atau salah? Saya Betul lah, seni mengatur huruf kan cikgu? Salah tuh. Iya. Siapa yang jawab betul, Betul, tadi? betul. Syikin kah? Pika. Syikin? Pika? Pika tuh. Okey, Pika betul. Syikin? Salah? Salah cikgu. Salah. Okey. Tak apa. Kita tengok dulu nanti jawapannya lah. Okey, seni mencetak huruf. J apa tuh? J tu si Jas. Salah cikgu. Salah. Okey. Pika? Salah juga. Salah cikgu semua cikgu. Sama semua. Okey, salah. Okey, tak apa, kita tengok nanti jawapannya. Okey, seni mengatur huruf. Cikgu, kejap cikgu. Cikgu apa maksud J? Yang memilih tu apa cikgu? Seni memilah huruf tu kan? Ha? Seni memilih huruf tu dia memilih tu macam mana cikgu? Memilih maksudnya kalau kita nak buat design, kita pilih jenis-jenis huruf lah. Jenis-jenis tulisan. Okey. Okey cikgu. Cetak. Okey, seni mengatur huruf. Betul cikgu. Betul? Pika? Betul. Betul. Syikin? Betul. Salah dia cikgu dah bilang. Salah. Okey, Syikin dia rebel. Dia nak yang lain dari lain. Okey. Dan last sekali, seni menghasilkan huruf. Salah cikgu. Betul cikgu. Salah. Okey. Pika betul? Salah cikgu. Salah juga. Okey, Syikin? Betul dia bilang. Salah. Salah. Okey. Okey, tak apa. Kita tengok dulu jawapannya. Salah semua pula kau ni. Salah semua. Tak apa, kita tengok dulu jawapannya. Okey, mungkin dia akan tak berapa nampak sangat sebab sama warnanya. Okey, nombor 1 tu betul. Nombor 1 betul seni memilih huruf. Jadi Jas dengan Pika betul. Okey, kemudian yang kedua salah. Betul lah. Semua jawab betul. Semua salah. Ngam. Okey, kemudian yang ketiga seni mengatur huruf. Jawapannya betul. Pika dengan Jas betul. Okey, kemudian last sekali seni menghasilkan huruf. Salah. Semua betul. Okey, Tanya.
Tania Tanya. Okey, jadi itu soalan berbentuk fakta. Fakta ni dia lebih banyak soalan maksud lah. Maksud, definasi. Jadi kamu kena menghafal soalan-soalan menghafal. Jadi buku teks tu, buku modul tu kamu kena adalah setiap seorang. Kalau ada masa tu bacalah. Okey, kemudian bahagian A, bentuk konstruk yang kedua. Okey, urutan langkah kerja. Okey, urutan langkah kerja. Dah terbagi pula. Okey, urutan langkah kerja ni ialah kita menyusun sesuatu proses lah. Okey, kita Siapa mau jawab? buat. Kenapa? Cikgu. Ya? Tingkatan 4 punya kan? Ini soalan tingkatan 4. Nanti kajian berkaitan Ya, modul 2. Okey, modul 2 reka bentuk grafik. kajian berkaitan Okey, yang kita buat apa ni? Lakaran kecil, lakaran Yang lakaran buku teks hari tu kasar cikgu. kan? Okey, kita jawablah. Lukis buku teks. Okey, kita try jawab. Okey, langkah 1. Yang mana satu? Kita kena tulis label juga kan? Apa jawapannya? Speaker? B. Okey. Okey, kemudian langkah yang kedua. Menjalankan kajian Ini kita kena buat apa? Logo kan? Okay, logo. Subject logo, matter dia ialah gambar penyu. penyu bersatu. Okay. Jadi apa yang ditanya ialah langkah proses pengolahan idea. Itulah yang membuat lakaran kecil, lakaran kasar dan lakaran komprehensif. Okey, langkah kedua jawapannya? Jasirul apa jawapan Jasirul? Cikgu. Ya. Langkah pertama bukan menjalankan kajian berkaitan subjek matter ke dulu, cikgu? Okey. Jadi jawapannya apa? C. C Okey. Tak apa, kita buat dulu. Okey, yang penting kamu kena ingat balik dia punya proses. Kita kena cari contoh dulu kan? Ya, cari contoh dulu. Subject matter tu ialah contoh. Okey, kemudian langkah yang kedua? Membuat lakaran kecil, B. Lakaran kecil. Okey, bagus. Okey, langkah yang ketiga. B? Cikgu. Sudah ni B. Cikgu, salinan imej penyu yang asal dalam. Okey, D, cikgu, D. Dadu. Dadu Dadu. Di cikgu. Okey, bagus Syikin. D juga Okey, langkah 4. Lah kan? Tinggal A je. Ya. Alright. Okey, jadi kita tengok jawapannya. Okey. Tengok jawapan. Okey, jawapannya yang pertama C. Okey, betul. Langkah kedua B, betul. Langkah ketiga D, betul. Langkah keempat A, betul. Tahniah. Jadi semua dapat 4 markah. Okey. Betul lah? Ya. Okey, seterusnya kita pergi soalan lain konstruk lain. Okey, ini masih lagi bahagian A, konstruk pengelasan. Okey, pengelasan ialah memadankan. Kenapa kok? Berakam tadi nak. Baik bagus video semua. Okey, jadi kat sini soalannya. Okey, padankan jenis muka type. Ini modul 3 juga, typografi Okey. Jarang
Okey, jadi jenis muka type dengan ruang jawapan yang disediakan. Okey, jadi kat sini dia dah ada bagi pilihan jawapan. Ini pilihan jawapan kita panggil. Okey, kemudian kita kena masukkan pilihan jawapan ke dalam jenis font yang sesuai lah. Ini jenis muka type. Kita ada script, sans serif, dekoratif dan serif. Okey, jadi kat sini ialah contoh-contoh font. Okey, font ni yang kalau kamu tak ingat apa tu font ni ialah jenis tulisan lah. Contohnya jenis tulisan kalau kamu menaip gunakan komputer. Inilah jenis-jenis tulisan yang ada dalam komputer kamu lah. Kamu boleh ubah jenis-jenis tulisan. Okey, jadi yang mana sesuai? Jenis font yang pertama Arial. Apakah jenis muka type? Sans serif cikgu. Okey, Arial, sans serif Ya. Okey, sans serif sans. Saya tulis sans kat sini. Okey, kemudian Callisto MT. Kenal ka dito natin. Serif cikgu. Serif Okey. Okey, monotype cursiva. Dekoratif. Black leather ITG tu. Ada IC apa? Apa cikgu? Monotype cursiva apa dia? Oh, Jenis cursiva muka type, jenis apa? script. Script Okey. Okey, dan akhir sekali black leather ITC. Dekoratif. Dekoratif. Okey. Deko. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, yang pertama Arial, sans serif, betul. Callisto serif, okey betul. Monotype cursiva, script dan black leather dekoratif. Okey, betul semua. Okey, seterusnya soalan construct criteria. Bahagian A lagi, tapi construct criteria. Okey, kriteria ni ialah soalan-soalan berbentuk menjelaskan ciri-ciri ciri-cirinya. Jadi kalau kamu nak kenal pasti soalan berbentuk kriteria ni, dalam soalan dia mesti ada nyatakan ciri-ciri kat sini. Ni soalan bentuk kriteria lah tu. Dan padankanlah. Okey, ini berikut merupakan beberapa jenis kamera yang terdapat di pasaran. Jenis kamera Jenis-jenis kamera. Ini soalan bab 1 ni. Perisian dan perkakasan grafik. Bab 1 tingkatan 4 Okey, jadi kat sini arahannya padankan. Padankan maksudnya kamu kena garis lah. Okey, jenis-jenis kamera berikut dengan ciri-cirinya. Okey, siapa yang nak cuba yang nombor 1? Kamera DSLR. Apakah ciri-ciri yang sesuai? Apa? Besar dan berat cikgu mungkin. Besar dan berat dengan sekurang-kurangnya filem bersaiz 4/5 inci. Okey, tak apa, kita jawab je dulu. Okey, kamera large format. Silap cikgu, sorry cikgu. Silap. Okey. Previous. Sorry. Mana pula? Okey, apa jawapannya? Jas. DSLR 3 kali cikgu. Lensa boleh diubah. Lensa. Okey. Lensa. Kenapa dia tak hilang? Oh, kena ni. Eraser. Okey.
Okay, Syikin dengan Pika, kamera large format. Mempunyai Fitur image stabilizer. Kamera large format. Apa bukan jawapan? cikgu, besar dan berat. Besar dan berat. Okay. Large, nama pun dia besar kan, large. Okay. Iya, Ada large tu. perkataan large kat sini. Dia punya kata kunci dia large Iya. kan. Okay. Kemudian kamera compact. Syikin. Pika, jawab Pika. Dia suruh Pika juga jawab. Jawab siap Syikin. Jangan takut. Jawab lagi. 4. Yang bawah tu. Yang mana? Kamera compact. Iya, cikgu. Compact. Lensa tetap Lensa dengan tetap dengan image bersaiz kecil. Kecil. Ini iya. kata kunci dia ni, compact. Compact tu maksudnya kecil kan? Ini kata kunci je ni. Okay, kena tengok kata kunci dia dulu jadi ni jawapannya Okay, kemudian last sekali kamera aksi. Mempunyai fitur image stabilization Untuk menstabilkan getaran. ini ni. Getaran, menstabil getaran. Ini selalu kata kunci dia. Okay, sebab dia cakap aksi kan? Iya. Okay, kita tengok dulu jawapan. Okay, tak berapa nampak. Okay, Desera betul. Large format betul. Compact pun betul. Aksi pun betul. Okay, itulah jawapannya, Tania. Ini soalan-soalan begini sebenarnya. Salah satu caranya masa exam nanti, kamu bawa pembaris lah ataupun pensel, kamu gariskan dia punya kata kunci. Dia banyak tulisan kan, baca je kamu tak nampak dia punya kata kunci. Jadi kamu boleh pakai highlighter jugalah. Bawa je highlighter masuk dalam Dewan Peperiksaan, kamu highlightkan dia punya kata kunci. Okay, dan awak boleh highlightkan dia punya kehendak soalan jugalah. Okay, macam padankan ciri-cirinya ni. Jadi itu untuk bagi yang senang nampak Okey, cikgu. Okay. Ya, saya. Kenapa Pika? Tak boleh pakai liquid tau. Apa dia? Kalau jawab SPM dah boleh pakai liquid jadi padam cikgu. Liquid. Okay, ini saya cakap secara umum lah untuk subjek-subjek, bukan subjek RGD je. Untuk SPM, subjek-subjek lain pun sama. Sebenarnya tak berapa menggalakkan liquid. Ada sesetengah pusat peperiksaan, diorang tak benarkan langsung guna liquid. Sebab guna liquid ni sebenarnya dia punya alasan dia tak boleh guna ni bukannya apa, sebab liquid ni dia melambatkan proses menjawab. Sebab awak guna liquid, lepas tu nak bagi dia kering lagi, jadi awak menjawab jadi lambat. Pika? Jadi seelok-eloknya awak hanya gariskan saja. Kalau ada salah, awak gariskan saja. Okey cikgu. Kalau cikgu, Ya. kalau yang garis-garis begini boleh pakai pensel je kan cikgu? Boleh. Awak kalau nak selamat, awak guna pensel dulu. Lepas tu baru guna pen lah. Sebab takut tersalah kan? Ya. Okey, satu lagi saya lupa nak beritahu soalan-soalan. Okey, ya. Okey, soalan-soalan yang berbentuk right dengan pangkal ni. Right dengan pangkal. Okey. Kadang-kadang dia ada bentuk soalan, dia tak berapa jelas lah. Selalunya kalau student jawab, dia akan jawab yang betul saja. Dia right saja, tapi pangkal dia tak buat. Dia lupalah. Jadi kamu baca betul-betul kehendak soalan. Kalau dia cakap
right pada yang betul dan pangkal pada yang salah, awak kena buat dua-dua. Sebab setiap satu ni ada markah. Walaupun jawapannya salah, dia ada markah. Marta. Dia faham ya? Dia faham Yang salah pun ada markah. Jadi kalau kamu tak jawab, yang salah tak jawab, kamu rugi satu markah lah. Boleh faham ya? Faham cikgu. Okey, bagus. Tapi kalau dia tak suruh tanda X cikgu, tak apa-apa kan? Tak ada apa-apalah. Tapi selalunya soalan LPM, lembaga, dia akan suruh buat dua-dua tu. Betul dan salah. Okey? Okey, ada satu lagi yang yang ini soalan pilihan yang ada pilihan jawapan macam ni. Ini penting ya. Bila kamu jawab, dia punya ejaan tu tak boleh salah. Contohnya ejaan dia S-A-A-N. S. Ada S kat sini kan? Kat sini tak ada S. Jadi ni sekira salah. Boleh faham ya? Boleh Dia cikgu. kena ikut exactly ejaan yang betul lah kat sini. Walaupun kat sini salah, kamu kena ikut juga. Boleh faham ya? Sebab dia kalau salah. Kecil besar pun sama lah cikgu, ikut juga. Kecil besar tak semestinya lah. Dia punya ejaan saja. Okey, itu penting ya. Okey cikgu. Itu dari segi skema pemakahan lah. Okey, seterusnya kita tengok kertas 2 bahagian B ya. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B ya. Saya ambil satu-satu soalan saja sebagai contoh. Okey cikgu. Sebenarnya ada banyak lagi soalan. Tak apa, nanti kita akan buat lagi lah teknik menjawab soalan. Nanti nak dekat-dekat exam nanti kita akan buat semula. Okey, bahagian B, construct memahami. Memahami dia macam soalan fakta juga. Kamu kena mengingat. Okey? Kefahaman dan mengingat. Okey, soalan bahagian B ni dia ada adik. Soalan adik tu maksudnya ada soalan 1A, B, C. Okey, seterusnya kita tengok dulu soalan. Okey, warna boleh memberikan kesan terhadap mood dan perasaan. Ini stimulus dia lah. Okey, jadi soalannya apakah kesan? Dia tanya kesan penggunaan warna harmoni dan warna kontra. Kesan. Okey, warna harmoni. Apa dia punya kesan penggunaan dia? Kesan. Kalau kita gunakan warna harmoni, apa yang kita rasa? Apa yang kita dapat? Tenang. Tenang. Okey. Boleh diterima. Sebab soalan bahagian B ni dia adalah respon terbuka Okey cikgu. Soalan bahagian A dia respon tertutup. Maknanya respon tertutup ni kalau salah dia salah lah. Tapi ke bahagian B ni respon terbuka, maksudnya dia ada pilihan-pilihan jawapan. Okey. Okey, kemudian warna kontra, apa kesan penggunaannya? Kontra warna yang bercanggah. Kalau sesuatu yang bercanggah, ini awak kena ingat elemen grafik Bab 2, elemen grafik. Kalau kita guna warna kontra, contohnya warna biru dengan warna merah. rasa cikgu. Rasa pelik. Pelik, okey. Menimbulkan suasana pelik. Okey, bolehlah. Kita tengok dia punya skema pemakahan dia Tidaklah cikgu tidak buka sekolah lagi kan cikgu? Okey, form 5 ni kalau ikutkan kita dah habis tu yang 25 hari PDPR tu kan. Sepatutnya form 5 dia dah boleh mula selepas buka cuti ni. Tapi tak apalah, kita tunggulah. Kita tak boleh buat keputusan pun. Cikgu. Ya. Makin naik pula cikgu kes 13,000 lagi ni hari. 13,000? Aduh. Sakit saya dengar.
Demam saya. Tak apalah, kita doa-doa lah. Semoga buka sekolah. Amin. Sebab kita ni banyak amali kan. Susah juga. Sama lah macam kelas Cikgu Rosli. Cikgu Rosli lagilah kesian. Tak boleh dia buat amali di rumah. Kalau kamu ni boleh Iya, lagi Cik. guna handphone, boleh guna apps. Kalau kelas landscape macam mana? Tahu cikgu. Okey, kita tengok jawapan dia Okey, jawapan. Okey, memberikan ketenangan. Okey, betul. Tahniah Jas. Okey, yang kedua, kontra menimbulkan kesan penegasan. Oh. Okey lah tu, pelik. Mungkin boleh terima lah. Cikgu, Ya, si Sakina mau masuk. Boleh lagi ke cikgu? apa Skin? Si Sakina Si mau Sakina masuk. mau Boleh masuk. lagi. Boleh. Masuklah. Okey. Saya just accept je. Saya boleh accept. Macam mana, Cikgu? Macam mana maksud menimbulkan kesan penegasan ni? Penegasan ni maksudnya yang berlainan, warna yang berlainan. Maknanya penegasan ni maksudnya ialah sesuatu yang berlainan. Warna yang nampak kontra lah ataupun berlainan. Jadi kalau kita menggunakan warna kontra, dia menimbulkan kesan berlainan lah. Penegasan ni sama maksud dengan berlainan. Faham. Sudahkah masuk Sakinah? Dia kata cikgu sekejap. Sekejap. Okey. Tak apa. Mau rehat dulu kah? Ada nak minum air ke? Dah ada Cikgu. Okey, jap. Tidak boleh minum cikgu di bukit. Aduh. Tahanlah kamu. Sikin, kalau buka sekolah kamu balik sini kah? Iya cikgu balik. Jadi Bila balik. siapa yang tinggal di Kota Marudu, Mama tinggal di sana? Iya. Jadi kamu tinggal di sini, rumah siapa? Ada makcik saya dari Felda cikgu. Oh, okeylah. Harapnya kamu dapat balik sini. Habiskan tak berapa lama lagi kita. Iya cikgu. Okey, kita teruskan ya. Okey, sekejap. Sekejap bagi saya 2 minit. Okey, Cikgu. Okey. Okey, sorry. Okey, kita pergi pada soalan anak dia B. Okay, soalan B ni dia arahan dia mewarna. Warna kan ilustrasi. Jadi kalau mewarna ni kena ada color pencil lah. Ataupun color ataupun color apa ni? Pensel, watercolor pencil ataupun warna watercolor lah. Jadi masa exam nanti kamu kena bawa warna Okey cikgu. Okey, selain daripada warna,
Kita ada juga soalan berbentuk kiraan. Okey, kiraan soalan kiraan ni sebenarnya modul 7 lah, keusahawanan yang baru saya ajar semalam tu. Modul keusahawanan kita ada kira-kira kos. Jadi kamu kena bawa calculator Okey, Itu cikgu. dua benda penting, warna dan juga calculator. Okey, kita jawab dulu soalan di bawah ni. Kamu kena warnakan sekurang-kurangnya 2 warna. Tak semestinya warna banyak kombinasi warna lah. 2 saja pun boleh. Okey, satu warna harmoni, satu lagi warna kontra. Okey, kita tengok jawapannya kat sini. Okey, kenapa ni Sekejap. Sorry. Okey, ada yang nak masuk ke? Si Sakina nak masuk ke tu? Ya kata cikgu, sekejap sholat dulu. Jasirul, Woi, kenapa keluar? mana aku tahu. Siapa keluar, cikgu? Terkejut gara-gara cash. Yes, 13.000. Mana Banin dengar suara pun. Jasirul, kita siapa ini 2 orang? Kenapa begini nih? Cikgu mana cikgu? Coba kau chat. Sekejap.
Jasirul keluarlah kita dulu. Sudah belum. Uy, Pika, kasih mute dulu. Anu muka aku bongok. Halo. Halo, Pika, mute dulu, Pak Pika. boleh dengar kah? Iya, Cikgu. Dengar. Kasih mute dulu. Minta maaf banyak-banyak. Anak saya pergi off kan wifi. Dapat, Cikgu. Kalau dia off benda lain tak apa. Wifi dia off. Sama Ceko Sina tadi software punya. Apa, Pak Cikgu? Guys, saya dah jadi naga dah ni. Lek, Cikgu. Aduh, rasa nak makan orang tu ni. Okey, kita sambung balik Kita ada dalam 15 minit lagi. Okey, kita tengok jawapannya tadi. Okey, untuk warna harmoni. Aku dah Warna harmoni ni warna sewarna. Warna yang lebih kurang sama. Ini soalan exam ni. Kalau siapa yang menjawab tu dia tahulah soalan ni. Cikgu, Ya, Jas. harmoni itu warna yang hampir sama, bukan warna tenang, yang sejuk. Iyalah, warna sewarna ni dia menimbulkan suasana tenang, sejuk. Jadi dia sebenarnya warna harmoni ni warna yang seakan-akan sama. Okey. Okey, warna kontra, warna yang bertentangan lah. Yang tak sama. Okey, seterusnya. Okey, sekejap ya. Okey, Cikgu. Admit. Okey, ni Sakinah. Cikgu, Cikgu. Tadi siapa tadi yang join? Cikgu, si Sakinah. Tapi kan ni Cikgu. Belum masuk si Sakina. Oh, belum masuk. Bukan Sakinah ke tadi? Ada sudah dia, Cikgu. Sakina, Ada sudah. Okey, Kina. Selamat datang. Kina, mana kau Kina? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Terima kasih sebab luangkan masa. Sama-sama Cikgu. Oi, sejuknya Cikgu, sejuk ke Cikgu? Sejuk? Iya. Hujan. Sana kan hujan kah? Iya Cikgu, mandi hujan. Banjir lagi, Cikgu. Banjir. Hujan bagi Cikgu. Aduh.
Demam dalam. Tenggelam sudah kita ni. Dah ada tu pun hampir banjir sudah. Ya, cikgu. Sini pun cikgu panjat so cikgu. Aduh. Okey, kita teruskan ya bahagian B. Soalan yang ke konstruk mengaplikasi ya. Mengaplikasi ni soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah, arahan langkah kerja. Arahan langkah kerja pun soalan aplikasi lah. Okey, ini soalan ini mungkin kamu pernah buat ke tingkatan 4? Yang mana cikgu? Edit gambar. Edit gambar yang macam mana? Cikgu ada Guna cikgu? Photoshop. Photoshop apa? Kami kasih hilang kapal. Kapal Ya. baru. Ada. Pakai Photoshop kah? Ya, ada juga Photoshop. Video. Okey. Okey, maknanya kamu pernah buat di sekolah lah. Ya. Sama cikgu Lamalia. Okey, satu lagi yang perisian yang buat ilustrasi adakah? Freehand. Yang mana satu tu cikgu? Freehand tu yang buat tracing, maknanya kamu melukis. Dah ada lagi ya? Kamu belajar Photoshop je lah. Okay, tak apalah. Okay, ini soalan bab apa ni? Bab 4 4 kah? Ya, bab 4 penyuntingan image. Okay, sebenarnya kita ada soalan-soalan berbentuk perisian lah. Okay, selain daripada Photoshop, kita ada Micromedia freehand dan juga publisher Keluar sejak sirul ke cikgu? Ha? Keluar sejak sirul. Iya kah? Tak pasti pula cikgu. Iya, terkeluar dia. Sama. Atau mana pergi dia? Sekejap. Dah apalah masuk balik tu nanti. Harapnya dia masuk balik lah. Tak tahu apa masalah dia. Sekejap saya ambil gambar dulu. Kejap cikgu. Okey. Sekejap yang lain. Okey, masuk sudah si Jas. Okey, kita teruskan. Masa tak banyak lagi. Okey, ini soalan perisian Okey, perisian ni kamu kena terangkan langkah kerja lah. Cikgu, Ya. Okey. cikgu ada share screen ke atau apa cikgu? Ha? Cikgu ada share screen ke sekarang? Oh. Saya tak share screen Belum cikgu. Oh my god. Patutlah. Iya cikgu, cikgu tiada screen. Mencari Dia ada screen. Alamak, sekejap. Saya ngapain menangis? Your entire screen. Mana sepanjang tadi tak ada share screen lah? Dah ada cikgu. Aduh. Okay, Saya mana thanks. cikgu? Sorry. Dah apa cikgu? Penat tadi bercakap. Ini tadi yang warna Ya. harmoni dengan kontra. Oh, Okay, begini. ini yang soalan perisian. Okay, ini soalan perisian Photoshop. Okay, soalan-soalan perisian ni ada untuk Macromedia freehand pun ada. Freehand tu untuk buat ilustrasi dan juga publisher. Publisher tu untuk buat desktop publishing. Penerbitan meja. Dalam modul tu sebenarnya adalah tutorial nak buat penerbitan meja, dia guna publisher. Kemudian ilustrasi, freehand, penyuntingan image, Photoshop. Kamu kena belajar tu perisian tu sebenarnya.
Tapi nanti itulah, kita tunggu sekolah buka nantilah. Okey, soalan mengaplikasi. Okey, Raja 1B menunjukkan perubahan yang berlaku kepada Raja 1A. 1A ni hasil dia. 1B hasil. 1A ni gambar asal. Okey, jadi berdasarkan Raja 1, okey, terangkan. Okey, yang pertama A, langkah-langkah untuk menghasilkan Raja 1B. 1B ni yang hasil dia lah. Okay, kita tengok jawapannya. Okay, yang pertama, klik marquee tool dan binakan satu kawasan pilihan di Raja 1. Okay, kalau dapat ni, jawab ni dia 2 markah. Sebab markah penuh dia 6. Jadi, yang kat sini 2 markah. Okay, kemudian Potong. okay, pilih move tool dan letakkan cursor dalam kawasan pilihan. Okay, kemudian yang ketiga, klik dan seret untuk mengalihkan kawasan pilihan ke tempat baru. Okay, jawapan ni sebenarnya cara menggunakan marquee tool dan move tool. Kita nak gerakkan image. Okay, jadi untuk menjawab soalan langkah-langkah, kamu kena guna kata kerja. Contohnya klik, pilih, bina, letak, apa lagi, seret. Kena guna kata kerja. Okay, dan satu lagi cara menjawab, buat dalam bentuk point form. Point awak tulis 1, 2, 3 pun boleh, A, B, C pun boleh, ataupun huruf Roman 1, 2, 3. Ataupun apa ni, tanda apa ni, apa kita panggil, dash dash pun boleh juga. Jadi cikgu mesti hafal nama dengan fungsinya lah ni. Iya, betul. Inilah satu lagi langkah kerja dia, kamu kena hafal lah. Dia tak boleh, contohnya langkah kerja dia A, B, C. Kamu tak kena ikut dia punya turutan lah. Kalau turutan dia tunggang terbalik, dia takkan jadi. Soalan yang begini, dia punya turutan langkah kerja kena betul. Dia macam kamu buat amali jugalah. Itu sebabnya penting amali tu untuk membolehkan kita jawab soalan beginilah. Kalau kamu tak pernah buat, kamu takkan tahu macam mana nak buat benda tu. Ni berdasarkan pengalaman sebenarnya ni. Pengalaman semasa amali Boleh faham ya? Faham. Okey, kemudian skema pemakaran kat sini 2, 2, 2. Jadi markah penuh dia 6. Okey, seterusnya langkah-langkah untuk menyisip. Okey, terangkan langkah-langkah. Ini soalan langkah-langkah juga untuk menyisip. Menyisip ni maksudnya memasukkan. Okey, dalam istilah komputer kita tak guna memasukkan. Kita guna perkataan menyisip. Okey, menyisip teks bunga-bungaan. Kita kena tulislah tulisan bunga-bungaan ke dalam Raja 1B. Okay, kita tengok jawapan dia. Okay, yang pertama, klik pada mana-mana bahagian pada Raja 1B. Okay, soalan begini, satu lagi. Nama, contohnya Raja ni kan, kamu kena tulis nama Raja yang betul lah. Jangan salah ya, kalau nama dia Raja 2, kena tulis Raja 2 lah. Kena tulis nama yang betul lah. Kalau dia kata nama kawasan tu kawasan aja, kamu kena tulis kawasan lah kat sini. Okey, seterusnya soalannya, jawapan yang kedua, klik text tool dan taipkan perkataan bunga-bungaan. Kemudian highlightkan teks yang telah ditaip dan pilih jenis teks yang diingini. Contohnya Arial.
Okey, jadi skema pemakahan kat sini 1, 1, 1, 1. Jadi jumlahnya 4 markah. Okey? Boleh faham ya? Soalan macam Ya, ni cikgu. selalunya student takut nak jawab. Betul? Ya, cikgu. Betul. Pernah jumpa tak soalan macam ni masa soalan akhir tahun awak pernah ambil ke exam? Tidak, cikgu. Akhir tahun tingkatan 4. Tidak ambil, cikgu. Ada exam kah? Yang mana? Adakah? Tingkatan 4. Hujung tahun tingkatan 4. Ada tak Cikgu Lamahia bagi exam? Apa-apa exam? Bukan dia. Adakah? Adakah? Dah ingat sudah? Dah ingat saya, cikgu. Dah ingat tak apalah. Tiada pun. Dah Tiada. ada macam dah ada, cikgu. Iya, saya sebab itu saya mau tanya dengan kamu sebab saya tak dapat tu markah apa ni akhir tahun tingkatan 4. Sebab cikgu kami pun yang last saya ingat lah yang edit ni pun yang itu saya kasih hilang kapal tu. Oh, itu saja. Kurang Terangan. pak kami punya Ya. cikgu. Kurang, ya betul-betul. Apa ni pendedahan dengan apa soalan-soalan exam pun baru ini sejak lah kan? Iya, cikgu. Sebelum ni kamu tak dapat gambaran macam mana soalan dia, betul? Betul. Okey. Tak apalah. Ada masa lagi kita boleh belajar. Cuma kena rajin sikit lah. Ya, cikgu. Sebab kamu ni boleh lulus sebenarnya. MPV ni dia 100% lulus. Senang dapat. Cuma dia punya quality lah. A, B, C tu mungkin susah sikit. Kena yang rajin, betul-betul rajin. C boleh senang dapat lah. A, B tu lah yang susah sikit. Okey, soalan seterusnya bahagian B. Construct menganalisis. Okey, menganalisis ni dia lebih kepada membezakan, membandingkan, mengasingkan. Okey, kamu kena hurai faktor-faktor kesamaan. Okey, kita tengok dulu stimulus dia. Baca dulu dia punya stimulus. Prinsip grafik. Okey, jadi kamu kena tahu prinsip grafik. Soalan prinsip grafik bab 2 tingkatan 4. Okey, perlu diaplikasikan dengan baik untuk mendapatkan nilai estetika. Raja 2 merupakan poster alam sekitar. Ini stimulus dia. Dia bagi satu poster. Okey, kemudian berdasarkan Raja 2, apa kehendak soalannya? Nyatakan 2. Dia minta 2 prinsip rekaan. Okey, prinsip rekaan yang tidak diaplikasikan dengan betul. Dia bukan setakat minta prinsip rekaan saja, tapi prinsip rekaan yang tidak diaplikasikan dengan betul. Maksudnya penggunaan prinsip rekaan yang salah lah. Boleh faham ya? Okay, kamu ingat lagi ke prinsip rekaan? Yang penegasan apa ni? Permunian. Ya, penegasan apa pergerakan, harmoni. Kamu kena hafal lah prinsip rekaan dan juga kegunaan dia lah. Jadi maksudnya yang tidak diaplikasikan dengan betul ni, cikgu? Maksudnya yang tidak digunakan dengan betul lah dalam apa ni poster ni. Contohnya apa yang kamu tengok macam pelik? Apa yang kamu tengok macam pelik dekat sini? Apa antara apa ni prinsip-prinsip rekaan yang kamu tahu? Satu penegasan harmoni, kan? Penegasan, harmoni. Tekstur. Okey, penegasan ni kamu tengok dia punya apa yang tulisan di bawah ni yang hijau ni kan? Boleh nampak ke tidak? Tak boleh, cikgu. Sebab apa? Warnanya? Sebab warnanya gelap. Gelap. Okey. Jadi dia tidak ada apa ni penegasan lah ataupun kontrol. Okey. Jadi itu berkenaan dengan prinsip penegasan lah. Jadi kamu tulis dulu prinsip di sini.
Nanti soalan yang B nanti kamu kena huraikan. Kenapa? Okey, satu lagi prinsip keseimbangan. Maksudnya dia tak seimbang. Dia lebih berat. Gambarnya lebih tertumpu pada belah kanan. Okey, belah kiri ni kosong. Dia tidak seimbang. Skrin di sebelah kiri tak sama dengan skrin di sebelah kanan. Sebelah kanan kosong je kiri. Okey, sebenarnya soalan begini, kamu boleh jawab ikut kamu punya kefahaman lah. Sebenarnya tiada yang salah sebenarnya jawapan ni kat sini. Okey? Okey, kita tengok yang bahagian B, pecahan dia. Okey, pilih dua prinsip yang anda nyatakan di A. Okey, yang tadi tu lah. Penegasan dengan apa ni? Keseimbangan. Kalau kamu pilih yang lain, prinsip yang lain, kamu buat yang lain lah. Okey, kemudian kamu tuliskan balik. Okey, contohnya tadi penegasan bukan kontra. Okey. Kenapa? Penerangan ni kat sini, kenapa prinsip tersebut salah lah. Kenapa tak diaplikasikan dengan betul? Dan ini jawapan dia. Okey, penggunaan warna hijau dan kelabu pada tulisan tajuk dan caption tidak kontra dengan gambar belakang. Ini menyebabkan tulisan sukar dibaca dan tidak menarik perhatian. Jadi kat sini kamu kena tulis ayat ringkas yang menerangkan sebab kenapa. Boleh faham ya? Boleh jaga. Okey, jadi kat sini skema pemakahan nombor 1 ni 1 markah. Yang penerangan ni 3 markah. Jawab sajalah apa-apa. Sebenarnya kat sini boleh jawab apa-apa ikut kefahaman kamu ya. Okey, tapi Jangan tak cikgu jawab. macam mana skema markah 3 markahnya tu? Di mana poin-poinnya? Dia tengok kat sini, poinnya contoh kat sini kan. Okey, kalau saya lah penggunaan warna hijau. Ni ada warna kontra ni. Ni kira saya boleh bagi satu kat sini. Okey, menyebabkan tulisan sukar dibaca. Satu lagi. Ini kesan dia lah. Okay. Kemudian tidak menarik perhatian. Mungkin satu lagi. Jadi 3 markah lah. Faham. Okey. Kami ada skema kami sendiri. Jadi kita ikut sebenarnya ada skema dia. Okey, cikgu. Okey, seterusnya yang lain senyap je. Okey lagi. Ke dah keluar ada orang tu. Belum batik cikgu. Sikin masih lagi. Okey, sekejap lagi ya. Sikit lagi. Okey, sekejap. Okey, seterusnya. Okey, si pilih dua prinsip. Ni yang tadi yang nombor 2 lah. Prinsip rekaan kedua, keseimbangan. Ini penerangan dia. Kedudukan imej tangan dan bumi di sebelah kanan tidak mewujudkan sebarang imbangan dengan ruang kosong di sebelah kiri. Ini menimbulkan kesan tidak seimbang. Okey, kalau saya tanda okey. Ini 1. Okey. Sebarang imbangan ni 1. Kesan tidak seimbang. Boleh dapat 2 sini. Kedudukan ni 1 Ni 1. Tidak mewujudkan imbangan 1. Kesan-kesan tidak seimbang ni 1. Jadi 3 markah. Yang ini 1 markah. Okey, jadi markah penuh dia 4 markah. Yang penyemak tu pun cikgu akan tolong jawab kan? Ya, tapi tetap bergantung pada skema pemakahan lah. Dia tak boleh terlampau terlampau strict pun tak boleh. Terlampau pemurah pun tak boleh. Okey. Okey. Yang penting jawab betul lah. Yang penting ya, betul. Kamu kena jawab dengan
jawapan yang betul lah. Okey, cikgu. Okey. Okey, seterusnya. Okey, sesi soal jawab sudah habis. Okey. Kita sudah habis. Ini antara contoh soalan apa ni? Untuk subjek RGD. Jadi ada apa-apa soalan yang nak tanya dengan saya? Okey, yang dia ada soalan pengiraan Yang kamu terkejut juga Ya, cikgu. Ya, ada soalan pengiraan. Sekejap saya cari soalan pengiraan tu sekejap. Dia baru ni tahun ke cikgu keluar? Ya, kamu ni batch yang pertama. Okey, batch yang pertama untuk subjek RGD. Jadi Tingkatan sebenarnya 5 lah. ya. Dia sebenarnya walaupun dia sambungan daripada subjek grafik berkomputer, tapi sebenarnya soalan-soalan dia berbeza sebab dia punya silibus dia berbeza. Faham. Jadi kita tak boleh nak agak sangat bentuk soalan lah yang akan keluar. Jadi kat sini kita hanya dapat bagi apa ni, dia punya gambaran sajalah, ramalan. Betul ke tak betul kita tak tahu lagi lah. Tapi dia punya bentuk soalan samalah. Bahagian A dan bahagian B, bentuk soalan dia macam saya tunjuk tadi, dia sama. Okey, ini saya nak tunjuk soalan yang pengiraan tu ya. Okey, yang lain-lain, Sakina, Syafika, ada apa-apa soalan? Syafika, cikgu Ikan tiada sudah. Sudah. Sudah keluar dari tadi. Sudah keluar. Dia punya anu tu. Okey, mungkin lama sangat dia menunggu. Okey, ini soalan ya. Ini soalan pengiraan kos. Okey, pengiraan kos bagi tempahan gegantung, banting. Ini apa ni? Banting yang papan tanda tu kan. Jadi kamu kena kira kos lah. Ini yang saya suruh kamu ada kalkulator kira berapa kos kalau saiz gegantung dia saiz 5 inci darab 2 inci, resolusi 1200, berapa dia punya kos cetakan. Ini soalan berbentuk kiraan Okey. Sama juga kan pengiraannya dengan matematik, cikgu. Tidak ada ya, sama lainnya. juga. Basic lah, basic macam kiraan matematik. Okey, boleh buka ni kah? Sayang, Syafika keluar sudah. Boleh Panggil buka balik cikgu, masuk kau. Mana Syafika? Pika. Mana sudah si Pika ni? Oh, sudah tamat tempo kah? Siapa ni? Jasirul, cikgu. Jasirul pun terkeluar? Itu saya punya yang tadi, yang saya keluar tu, cikgu. Tadi. Boleh buka ni Kam? Apa ni? Saya nak ambil gambar. Kamu pakai tudung ke tu? Iya, cikgu tengah pakai tudung. Yang penting pakai tudung. Yang perempuan lah. Cikgu tiada pakai tudung, cikgu. Tiada tudung. Apa? Tiada Kina? Kina? Dapat aku bergambar saya nanti cikgu edit. Kina. Okey, saya ambil satu. Saya buka ke cikgu? Saya nak pergi buka kan cikgu? Buka lah kalau nak. Buka. Okey, good. Sekejap, saya screenshot. Suara siapa tu? Kucing ke budak?
Okey. Okey, jadi terima kasih pada siapa yang dah join. Okey, hadiah istimewa. Tak just pakai ni kah? Pakai data ke apa? Data cikgu. Semua pakai data kan? Iya, cikgu. Okey, saya akan bagi top up RM10 lah. Jadi Ush. tolong PM apa ni? Kamu pakai apa lah? Digi ke apakah? Dekat WhatsApp lah. Okey cikgu. Boleh? Terima kasih cikgu. Okey, Cikgu, Tania. makasih, cikgu. Okey, terima kasih semua. Bolehlah Sama. keluar. Okey, Okey, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bye. cikgu.